Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih lagi berada di dalam bab 6 dan masih lagi di dalam standard pembelajaran yang sama, iaitu kita masih lagi berada dalam standard pembelajaran 7.1. Cikgu tahu bab 6. Bab 7, iaitu kita masih dalam graf jarak masa. Okey, so standard pembelajaran kita adalah menghuraikan dan menganalisis graf jarak masa. Okey, kita teruskan dengan contoh ke-6. Okey, contoh ke-6 ada di dalam muka surat 189 buku teks. Okey. Okey, jadi sebelum kita mula, cikgu ada nak buat satu revision kembali dengan kamu. Okey, iaitu macam biasa bab ni kita asyik tengok formula yang sama je lah. Okey, iaitu yang pertama kita buat revision tentang formula laju. Okey. Okey, sama dengan jarak bahagi masa. Okey, dan daripada formula ni kita boleh tunggang terbalik dah tau. Kadang-kadang dalam soalan dia minta masa, kadang-kadang dalam soalan dia minta jarak. Okey, dia bagi laju. Jadi kalau soalan dia bagi laju, kamu ada jarak, dia minta masa, maka kita boleh tunggang terbalikkan formula ni. Contoh, kalau kita nak cari masa, kita bawa jarak ke sebelah kiri. Okey, jadi bila jarak mai sebelah kiri, dia akan jadi jarak bahagi laju, kamu akan dapat masa. Okey, formula ni boleh ditunggang terbalik. Kalau dia bagi kat kamu masa dan dia bagi laju, dia minta jarak. Okey, jadi bagi jarak ni duduk sorang-sorang. Halau masa ni. Jadi halau masa ni akan naik ke atas. Okey, naik ke atas dia jadi darat. Okey, so dia akan jadi laju darab masa, kamu akan dapat jarak. Jadi formula ni tak perlu hafal, awak cuma kena pandai tunggang terbalikkan dia sahaja. Okey. So kita sambung dengan apa yang kita belajar sebelum ini. Okey. So bila kamu dapat soalan macam ni, kita bacalah. Okey, Sahana berbasikal ke pejabat pos untuk menghantarkan ucapan Hari Raya Aidilfitri kepada kawan karibnya. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan perjalanan pergi dan balik Sahana dari rumahnya ke pejabat pos. Okey, jadi ni graf Sahana. Okey, graf Sahana pergi ke pejabat pos. Okey, jadi dan dia balik ke rumah dia lah. Jadi yang pi kepada pejabat pos, ni lah. Okey, di sini dia mula. Okey, di sini dia berada di rumah dia. Okey. Kemudian dia bergerak sampai ke checkpoint pertama. Di sini dia sampai ke pejabat pos. Dia berhenti dan kemudian dia balik ke rumah dia di sini. Okey. Okey, jadi bila kita tengok kat sini, dia ada berhenti seketika lah. Okey, dan kita tengok di paksi waktu. Okey, so di paksi waktu ni dia tak gunakan masa jam, 0 jam, 1 jam, 2 jam. Kau tengok di sini dia pakai sistem waktu 24 jam. Maksudnya di sini dia duduk kat rumah dia pukul 9.20. Okey, dia sampai dekat pejabat pos pada T. Kemudian dia mula balik ke rumah dia 9.50 dan dia sampai rumah dia pukul 10.10. Okey, jadi kita boleh keluarkan dulu beberapa maklumat daripada sini. Okey, daripada rumah dia ke pejabat pos O, A. Okey, kita tengok dah. Pada mulanya, daripada O, jarak dia daripada rumah dia adalah kosong. Okey, sebab dia masih belum bergerak. Kemudian dia bergerak sampai pejabat pos. So, di pejabat pos, jarak yang telah dilalui adalah 2 km daripada rumahnya. Jadi, kita boleh letak maklumat kat sini lah. Jarak yang telah dilalui di sini adalah 2 kilometer.
Okey, daripada rumah dia ke pejabat pos, masa yang diambil kita tak tahu. Sebab dia mula 9.20 dan dia sampai di pejabat pos T. So, kita tak tahulah masa dia. Okey, kemudian kita tengok di pejabat pos. Okey, di pejabat pos pula, okey, daripada T, okey, sana. Okey, jadi kita tak tahu dia punya tempoh masa dia berhenti, sebab kalau kita tengok kat sini dia mula berhenti pada T dan dia habis berhenti pada pukul 9.50. So, apa yang kita boleh dapatkan daripada AB ni adalah kita boleh cerita yang dia sedang pegun lah. Okey, ataupun dia sedang berhenti di pejabat pos. Okey, kemudian B sampai C, iaitu daripada pejabat pos pulang ke rumah dia. Di sini kita boleh terangkan tentang jarak dia. Okey, ketika dia berada di pejabat pos, jarak dia daripada rumah dia adalah 2 meter. Okay. Dan bila dia sampai di rumah dia, jarak dia daripada rumah dia adalah 0 meter. Jadi, jarak yang dilalui daripada graf BC adalah 2 km. Dan masa yang diambil, okay, kita boleh tengok di sini. Okay, daripada 9.50 sampai 10.10. Okay, so kalau kita nak kira, 10.10 dia sampai, 9.50 dia bergerak. Okey, so 10 tolak 50 tak boleh. So, kita pinjam sejam daripada sebelah. So, sini hilang sejam. Bila sejam mai dekat minit di sini, maka kita akan tambah dengan 60 minit lah. So, 10 tambah 60 minit di sini akan jadi 70. 70 tolak 50. Oh, rupanya dia ambil masa di sini 20 minit untuk sampai ke rumah dia. Okey, so kita ada maklumat yang agak banyak di B ke C. Okey, kita boleh tahu jarak, kita boleh tahu masa, dan kalau kita nak kira laju pun boleh di sini. Okey, 20 minit. Okey, so mari kita pergi kepada soalan. Okay, soalan A, tentukan jumlah jarak keseluruhan perjalanan sahana dalam kilometer. Jadi kalau kita tengok kat sini, ini perjalanan dia yang pertama, OA. Perjalanan dia yang kedua. Jadi, kalau kita tengok kat sini, OA, jarak yang dilalu adalah 2 km. Dan bila dia balik ke rumah dia, BC, jarak yang dilalui juga 2 km. AB tak ada, sebab ketika ini dia berhenti. Jadi, jumlah jarak yang dilalui adalah 4 km. Okey, kita pergi kepada soalan A2. Okey, A2, nilai T jika sahana berbasikal dengan kelajuan 8 km sejam ke pejabat pos. Okey, jadi dekat sini dia bagi kat kamu laju. Kemudian dia minta kamu cari masa. Okey, jadi bila kamu nak cari nilai, kalau dia bagi kat kamu nilai T ke, X ke, apa ke, cuba tengok di sini sama ada dia ada bercerita tentang sesuatu yang boleh digunakan formula. Okey, so kalau kita tengok kat sini, dia bagi kat kamu kelajuan. Okey, so kelajuan ni ada formula dia. Okey, kita tulis balik. Bila ada je, dia tunjuk kat situ laju, tulis balik formula laju. Okey, laju, jarak, bahagi masa. Okey, so lepas saja kita tulis formula, kita ganti masuk nilai di sini. Okey, so kalau kita tengok kat sini, okey, dia tanya kat kamu nilai T, iaitu masa. Okey, so sebelum ganti nilai, ingat tak tadi cikgu kata kita boleh pusing-pusing. Okey, di mana bila kita nak cari masa, kita akan menggunakan formula masa. Okey, sekejap. Allah, terpadam pula dah ya. Okey. Okey, jadi kita boleh gunakan formula tadi yang cikgu sebut. Okey. Masa sama dengan
jarak bahagi laju. Okey, kita boleh guna formula ni. Okey, jadi bila kita boleh guna formula ni, kita ganti masuk sahaja ke dalam formula. Okey, masa sekejap ya. Okey, jadi kita sambung. Tadi ada sedikit interaction. Okey. Okey, kita sambungkan dengan soalan yang A2. Okay, so A2 ni tadi cikgu kata kita keluarkan formula dahulu sebab soalan ni dia ada bagi formula. Okay, iaitu formula laju. Okay, so kita keluarkan dulu formula dan kemudian baru kita kena pasti sama ada dia nak kamu cari laju ke, dia nak kamu cari jarak ke, dia nak kamu cari masa. So kalau kita tengok di sini, okay, A2 dan dia bagi di sini adalah okay, so laju sama dengan jarak bahagi masa. Okay, so dia kata ni disuruh cari masa. Okay, kalau sahana berbasikal dengan laju 8 km sejam ke pejabat pos. Jadi ke pejabat pos maksudnya kita nak tengok bahagian mana ni cikgu. Cuba tengok dia kata apa? Sahana berbasikal ke pejabat pos. Jadi di mana bahagian dia bergerak ke pejabat pos? Daripada rumah dia ke pejabat pos di sini. Okay, kita hanya tengok OA tu sajalah. Okey, tadi macam biasa kita dah kata tadi jarak yang dilalui adalah 2 km dan masa kita tak tahu kan. Okey. Jadi bila dia tanya masa, maka kita kena letak masa di depan lah. Okey, masa di depan dan bila kita bawa jarak ke kiri, maka jarak akan dibahagikan dengan masa. Ni formula untuk dibahagikan dengan laju. Ni formula untuk cari masa. Okey, lepas kita dah tulis formula yang mana yang dia nak, okay, dia nak masa, kita letak masa di depan, baru kita ganti masuk. Okey, so di sini masa kita tak ada, sebab masa kita di sini T. Okey, tetapi kita ada jarak dan laju. Di mana jarak daripada O kepada A adalah 2 km dan laju dia bagi di sini 8 km sejam. So, kita akan dapat 2 bahagi 8, 1/4. 1/4 apa? Masa ni adalah dalam tempoh jam sebab laju adalah dalam 8 km sejam. Okey, 1/4 jam. Maksud dia dalam tempoh minit, 1/4 darab 60 kita dapat 15 minit. Oh, rupanya Sahara pi ke pejabat pos ambil masa 15 minit. Okey, 15 minit. Okey, so bila kita tahu dia ambil masa 15 minit, boleh tak kita tahu T? Boleh sebab dia bermula pada 9.20 dan dia ambil masa 15 minit. So, dia sampai di pejabat pos pada pukul 9.35. Okey. Seterusnya kita pergi kepada soalan B. Okey, soalan B ni simple sahaja bila dia minta huraikan. Okey, jadi huraikan apa yang kita perlukan untuk hurai. Yang pertama kita perlukan jarak untuk kita huraikan. Yang kedua kita perlu huraikan masa dan yang ketiga kita perlu huraikan laju. So, lalu dia kata perjalanan, dia suruh hurai perjalanan sahana dari pejabat pos ke rumah saja. So, dekat dalam graf ni mana pejabat pos ke rumah? Daripada titik point B kepada point C. Tadi kita dah buat point B kepada point C, kita ada jarak 2 meter dan masa yang diambil tadi 20 minit. Okey, so kita boleh hurai kat sini juga, kita boleh letak laju. Tu kita kena letak jarak bahagi masa.
2 kilometer bahagi, okey, masa mesti dalam jam. Tapi bila kat sini minit, awak kena convert ke jam. Untuk convert minit kepada jam, awak kena bahagi dengan 60. So 20 bahagi 60. Okey, so laju yang telah Sahara gunakan daripada pejabat pos ke rumahnya adalah sebanyak 6 kilometer sejam. Okey, so kita boleh teranglah. Okey, jarak yang dilalui oleh Sahana adalah sebanyak 2 kilometer dengan masa 20 minit dan dengan kelajuan 6 km sejam daripada daripada pejabat pos ke rumah Sahana. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya adalah soalan 7. Okay, so soalan 7 cerita pasal Puan Zabidah. Okey, Puan Zabidah ni dia nak lawat kawan dia yang tinggal di Muar. Okey, graf jarak masa di sebelah menunjukkan perjalanan Puan Zabidah dengan kereta dari Segamat ke Muar melalui Tangkak. Okey, jadi ni rumah Puan Zabidah. Okey, rumah Puan Zabidah. Kemudian dia bergerak pergi ke Tangkak dulu dan akhirnya dia sampai ke Muar. Okey, jadi di sini okey, kita boleh kata daripada rumah dia pergi kepada Tangkak dia melalui jarak dia S. Tak tahu apalah. Okey, dan masa yang diambil adalah sejam. Okay, dia nak pergi ke Tangkak sejam. Daripada Tangkak ke Muar, okay, jarak yang dilalui 80 tolak S, tak tahu apa. Dan masa yang diambil daripada Tangkak ke Muar adalah 1 ke 1.5 jam. Maksudnya 0.5 jam ataupun setengah jam. Okay, ini secara ringkas lah berkenaan dengan graf ni. Okay, so kita tengok soalan yang dia bagi. Okay. Hitung laju purata perjalanan Puan Zabidah dari Segamat ke Muar dalam kilometer sejam. Okey, laju purata. Formula dia adalah jumlah jarak yang dilalui bahagi jumlah masa. Okey, so kalau kita tengok kat sini, jumlah jarak yang dilalui oleh Puan Zabidah ni pada mula dia daripada rumah dia, jarak permulaan kosong, dan bila dia sampai ke Muar, jarak dia daripada rumah dia adalah 80. Jadi jarak yang dilalui 80 tolak kosong, 80. Okey, dan masa yang dilalui daripada rumah dia ke Muar, pada mula dia di rumah kosong jam, dan bila dia sampai di Muar dia mengambil masa 1.5 jam. So 1.5 tolak kosong 1.5. Jadi laju purata adalah 53 1/3 kilometer sejam. Okey, so cikgu ulang. Laju purata adalah jumlah jarak bahagi jumlah masa. Okey, bila ditanya dari Segamat sampai Muar, jadi kiralah jumlah jarak dia ni daripada mula Segamat sampailah ke Muar. Okey, soalan B. Jika kadar perubahan jarak kereta dari Segamat ke Tangkak ialah 50 km sejam, hitung jarak di antara Tangkak ke Muar dalam kilometer. Okey, so dalam soalan ni ada dua soalan. Okey, soalan yang pertama, okey, cuba tengok kat sini. Dia kata jarak kereta dari Segamat ke Tangkak ialah 50 km. Jarak. Kadar perubahan jarak dari Segamat ke Tangkak ialah 50 km sejam. Okey, kadar perubahan jarak ni sebenarnya maksud dia sama dengan laju. Okey, so bila kita tengok ada perkataan laju, apa yang patut kita buat? Tulis balik formula. Laju sama dengan jarak bahagi masa. Okey, baru kita tengok kat sini. Soalan dia tanya apa? Soalan dia tanya jarak. Okey, jadi bila dia tanya jarak, kita kena pusing formula dulu. Okey, jarak akan duduk di depan. Okey, masa akan pindah ke atas. Dia akan jadi laju jarak
masa. Okey, jadi kita tengok di sini. Okey, cerita dia laju pasal apa dulu? Saya lagi tak tahu nak bubuh apa ni. Okey, laju yang dicerita ni adalah laju dari segamat ke tangkak. So kita tengok dari segamat di sini, tangkak di sini. Oh, dia cerita laju pasal garisan yang kat sini. Okey, so laju yang diceritakan berkenaan dengan garisan di sini. Okey, so sekarang apa-apa yang kita nak masukkan mesti berkisar tentang garisan ni sahaja sebab laju dicerita di sini. Okey, so jarak kita tak tahu sebab jarak dia dekat sini S. Kita nak cari S ni lah. Jarak dia kan. Sebab di sini daripada 0 sampai S. S jarak kita tak tahu. Okey, kemudian kita tahu di sini laju. Laju dia bagi kat kita 50. Dan masa kita boleh tengok di bawah. Daripada segamat sampai tangkak, masa yang diambil adalah 1 jam. Rupanya jarak daripada segamat ke tangkak adalah 50. Segamat sampai tangkak 50. So kita tahu, oh rupanya S ni 50. Okey, tapi soalan dia tak habis lagi. Ada lagi. Dia tanya bukan jarak di antara segamat ke tangkak. Dia tak tanya pun yang ni. Dia tanya daripada tangkak sampai muar. Jadi dia tanya tangkak sampai muar jarak dia berapa. Saya tengok di sini. Tangkak 50 daripada rumah dia. Muar 80. Jadi jarak daripada tangkak ke muar 80 tolak 50. 30 kilometer. Okey. So soalan yang terakhir. Soalan terakhir adalah soalan C. Okey, soalan C dia tanya huraikan gerakan kereta dari segamat ke muar. Okey, jadi dia tanya dia suruh huraikan daripada segamat sampai muar. Okey, so bila kita nak huraikan apa kena ada? Jarak, masa. Yang ketiga, dia buat dah pen cikgu ni. Tunggu Sat. Okey, kena pause dulu tengok. Nak bagi dia rehat Sat. Okey, kita cuba sambung. Bila dia minta hurai, sebelum ni cikgu kata kita perlukan apa? Pertama, jarak. Kedua, masa. Yang ketiga, kita perlukan laju. Okey, jadi daripada segamat sampai muar. Okey, kita ada dah jarak dia tadi kita kirakan. Segamat sampai muar jarak dia 80 km. Masa segamat ke muar 1.5 km. Dan kita pun dah kira tadi laju purata dia iaitu sebanyak 53 1/3 kilometer sejam. Okey, so kita terangkan ketiga-tiga ini sahaja. Okey, jadi cikgu nak kamu buat soalan di dalam buku teks kamu, praktiskan diri. Okey, praktiskan diri 7.1b dalam muka surat 190 soalan 191 soalan 3. Kita akan bincangkan di dalam medium mungkin Telegram chat ataupun Google Meet bergantung kepada apa yang cikgu sebutkan lagi di dalam WhatsApp kamu. Okey, so terima kasih sebab meluangkan masa dengan cikgu, bersedia dengan jawapan. Cikgu bagi kamu masa 15 minit untuk selesaikan soalan ni. Okey, dan cikgu akan minta kamu snap dan tunjuk di dalam kelas. Okey, so terima kasih sudi meluangkan masa dengan cikgu. Jumpa lagi di dalam kelas kita yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.